Agak-agak layak kita nak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita tenang tak sekarang? Ibu-ibu tenang tak hidup sekarang? Kita pun bayangkan ujian Allah. Saya tanya lagi sekali, hati kita sekarang tenang ke resah gelisah? Ada resah gelisah, maksiat banyak, dosa banyak, betul kan? Solat pun belum awal waktu lagi, mengumpat tak tinggal lagi. Kalaulah saat hidup kita tak boleh tenang, sangat susah nak tenang saat mati. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, kamu akan mati sebagaimana kamu hidup. Kalau hidup kita tak tenang, bagaimana nak mati dalam keadaan yang tenang? Dan antara ciri-ciri orang yang tenang, orang yang dekat dengan Allah. Macam mana nak tahu kita dekat atau tidak dengan Allah? Nak ukur kedekatan kita dengan Allah, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah? Tolong tengok di mana kedudukan Allah dalam diri kita. Nak ukur sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah, ukurlah di mana Allah bagi hidup kita. Adakah hidup kita seharian nak kejar redha Allah, seharian kita nak kejar, nak buat sesuatu kerana Allah ataupun kerana manusia, ataupun kerana pujian, lalu tak dapat pujian, kita kecewa. Nak cakapnya Masya Allah, buat kerja susah payah, kadang kita kendurilah kan. Kadang kita duk potong bawang kan, buat kerja tu kan, buat kerja ni. Satu hari tu kita buat kerja rewang-rewang tu, tak ada seorang yang puji kita. Kita akan rasa penat sangat. Balik rumah suami tanya, macam mana pergi rewang tadi? Orang tak pandang pun kita ni, ada ke tak ada sama je. Baik tak payah saya pergi, lain kali tak nak pergi dah. Tapi kalaulah pergi tu, masa rewang tu orang puji, oi kalau dia ni ada settle masalah, tak berhenti buat kerja. Kan buat tu, kan buat ni, kan sana, kan sini. Bila orang kata, tak penat, tak apa, Alhamdulillah Allah yang qawi beri kekuatan. Macam tu. InsyaAllah tak ada kerja lagi tak? Ada apa-apa cakap je, tak ada masalah ni, mudah. Rupanya yang memberi kita semangat adalah pujian manusia. Bila kita rasa tak dipuji, orang tak pandang, orang yang tak buat kerja pula duduk depan kenduri tu, akhirnya kita pun menyusuk balik dan kita rasa sangat penat. Rupanya sebab kita kecewa dengan manusia. Sedangkan apabila Allah menghijab kita daripada pujian manusia, Allah sedang mengenalkan dirinya lah Allah ya Syakur, yang maha menghargai. Dan kalau kita kenal Allah yang maha menghargai, kita takkan kecewa dengan apa jua keadaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu bila kita lihatkan ibu-ibu, para wanita muslimah sekalian, Allahu Akbar, hidup kita kalau kita tujukan apa pun kita buat kepada Allah, hidup kita tenang-tenang sahaja walaupun dalam ujian yang berat. Saya nak cerita satu kisah seorang hamba, nama dia Luqman. Kisah ini dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kitab yang tebal-tebal. Nama dia Luqman. Satu hari tuan dia panggil dia, wahai Luqman, bawakan buah untuk kita makan. Lalu Luqman ni dia kerja jaga kebun, dia bawalah buah, tak tahulah anggur ke orange ke, buah lah. Lepas tu bos ni, tuan ni kata, okey belahlah dan kamu makanlah. Dia pun belah, lepas tu dia makan. Lepas tu tuan ni tengok, sedap je Luqman makan sambil senyum, makan sambil senyum. Lepas tu tuan ni kata, tinggalkan aku sikit, aku nak rasa buah yang kamu buka ni. Bila tuannya rasa, terus berkerut muka. Lalu dia kata, wahai Luqman, kenapa muka kamu manis saja masa makan tadi, sedangkan buah ini sangat masam? Tahukah apa jawapan Luqman? Luqman kata, wahai tuanku, kamu sangat baik dengan aku selama ini. Takkan sekali ini saja buah yang masam aku makan, aku nak tunjukkan wajah yang masam kepadamu. Allahu Akbar. Kalau kita faham maksud, ibu-ibu, para wanita muslimah sekalian, Allah beri kita manis dalam hidup. Allah beri kita nikmat sangat banyak, tak terhitung nikmat. Nak hitung baju, nak hitung kasut daripada kita sejak balik, sejak kecil. Nak hitung tupperware yang tak guna-guna lagi tu. Nak hitung handbag, kan beli handbag. Nak hitung makanan, dah berapa troli, dah berapa lori dah kita makan sepanjang hidup kita. Itu pun kalau ada makanan kurang sedap sikit, terlebih masin, apa yang kita buat pada makanan tersebut? Kedai ni dah lah mahal, masin pula. Kita memang merungukkan kedai makan, tapi kita sedang merungukkan rezeki Allah. Sebab itu Luqman ni jawab, takkanlah kerana masam ni sedikit, aku nak menunjukkan wajah yang masam. Kita kalau diuji macam mana? Berubah tak wajah kita? Mesti berubah. Berubah tak suara kita?
berubah. Kita tak mampu nak bagi reflect kepada ujian Allah sama seperti kita terima nikmat Allah, sedangkan kedua-duanya datang daripada Allah. Nampak sangat kita tak kenal Allah. Sebab Allah memperkenalkan dirinya bukan hanya maha pemberi nikmat, tetapi dirinya juga adalah maha memberi ujian demi ujian. Masya Allah.